Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aywa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Bismillah ma syaa Allah la yasuqu khairi illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق. وقال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من دل على خير فله مثل أجره فعليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pengerusi Masjid serta barisan ahli kepimpinan masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tidak lupa kepada siap masjid dan juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak muda, anak-anak yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya Allah memberikan kita ruang dan juga masa selepas kita habis mayang solat maghrib. Alhamdulillah, kita topak pula iman kita dengan kita duduk dalam keadaan lebih kurang 1 jam, pukul 9 insya-Allah habis. Dan untuk kita sama-sama mengimarahkan, yakni raudhatun min riyadil jannah, yakni taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, ayah-ayah yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok forum perdana belakang banner duduk dalam belakang ni. Forum perdana kita pada malam ini adalah tajuk dia merdeka daripada dosa. Merdeka ni kita fahamlah. Maksud dia kita bebas daripada penjajah. Yang kedua, merdeka yang paling the best and the best di dalam Islam adalah daripada yang ana iblis dan juga syaitan dan tidak mahu mengikut telunjuk hawa nafsu syahwat kita. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu-ibu, ayah-ayah yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak mula forum kita pada malam ini, insya-Allah saya nak selawat, ayah-ayah, ibu-ibu selawat. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma, kuat lagi, salli ala Sayyidina Muhammad. Ayo ikut saya. Dengan salawat ke atas Nabi untuk mendapat syafaatnya. Last one. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aywa, alhamdulillah. Maka insya-Allah ibu-ibu, ayah-ayah yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, kalau kita tengok forum perdana kita hari ini, maka masjid menampilkan kedua-dua ahli panel. Semua kita kenal. Orang Penang Utara kata kalau tak kenal, sir lah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah.
Kalau kita tengok belah kanan tak main lagi. Dia Ustaz kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafi Yusof Ghani di dalam perjalanan, sebab tadi pun sebab saya pun daripada Nibong Tebal keluar daripada Tol Jawi jam sampai dekat Sungai Dua tu pun duk jam juga sebab cuti tuan-tuan. Dan kemungkinan Ustaz Syafi tersilap jalan tuan-tuan. Sebab kalau ikut tu Sungai Dua tu boleh dekat sikit lah. Kalau keluar Tol Bertam tu dia lambat sikit. Tapi tak ada masalah, insyaAllah kita doa mudah-mudahan guru kita selamat sampai. Amin ya Rabbal Alamin. Maka insyaAllah ibu-ibu ayah yang saya muliakan oleh Allah SWT, sebelah kiri saya kalau tuan-tuan tak kenal cerai ya tuan-tuan, Ustaz Firdaus Syahul Hamid. Maka tuan-tuan, ibu-ibu ayah yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya pun tak mau melengahkan masa untuk forum kita pada malam ini sebab jam kita 8.11 minit. Dan tuan-tuan, soalan yang pertama saya akan ajukan kepada guru kita Al-Fadhil Ustaz Firdaus Syahul Hamid. Ustaz, sebagai kita orang Muslim, orang Islam, bagaimana cara untuk kita memerdekakan diri daripada menjadi hamba nafsu berkaitan tajuk kita hari ini, merdeka daripada dosa. Falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, sama-sama dapat kita bertemu di sini pada hari ini dalam keadaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala jadikan kita sebagai sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, saya bersama dengan Ustaz Azizi dan juga Ustaz Syafi malam ni yang dalam perjalanan untuk mai ke sini. Apapun kami ucapkan terima kasih atas jemputan untuk berada dalam forum pada malam ni. Dan selalunya saya akan terlibat dengan forum selalunya 3 mamu. Kan, tapi malam ni 2 mamu 1 abang kan. Maksudnya dia tak boleh dikategorikan sebagai mamu kan, sebab dia cerah sikit. Dia mamu-mamu ni dia kena gelap-gelap sikit kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam mood untuk menyambut hari kemerdekaan. Kalau kita tengok negara kita dijajah oleh Portugis tahun 1511, sehinggalah almarhum bapa kemerdekaan Tuanku Haji Abdul Rahman Putra Al-Haj melaungkan kalimat merdeka. Itu adalah arti bahawasanya kita telah dibebaskan daripada penjajah. Yang mana sebelum tu mungkin ada di kalangan tuan-tuan, ada tok-tok nenek moyang kita, mereka rasa betapa susahnya hidup di bawah penjajahan oleh kuasa barat. Tak mudah kehidupan mereka. Saya pun tak pernah rasa benda tu sebab saya lahir tahun 80-an. Waktu tu negara dah merdeka. Tapi mungkin tok-tok nenek moyang kita merasai kesusahan dijajah oleh penjajah. Maka apabila Allah Ta'ala kurniakan kemerdekaan kepada kita, bebasnya kita daripada penjajahan, maka yang tu adalah satu anugerah nikmat yang sangat besar kepada kita, khususnya rakyat Malaysia dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, masa demi masa berlalu. Tahun ni kita dah merdeka berapa tahun? 66 tahun. Kita dah merdeka 66 tahun. Tapi kita nak kena tanya balik,
adakah kita merdeka dengan memahami makna hakikat kemerdekaan yang sebenarnya? Kita dah merdeka dan mungkin boleh jadi negara kita akan dijajah balik. Mungkin. Tapi kalau kita tengok dari sudut kemodenan zaman hari ini, tak perlu lagi kepada penjajahan yang mana penjajah buat macam cara dulu tak payah. Yang mana hari ini manusia akan dijajah dengan macam-macam cara. Mungkin fizikal dia bebas, mungkin negara dia bebas, mungkin undang-undang dia bebas, mungkin segala-galanya bebas, tapi masih lagi ramai orang yang dijajah akan pemikiran. Masih ramai lagi orang yang dijajah dengan budaya-budaya yang tak sepatutnya ada dalam kehidupan orang yang merdeka. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, salah satu daripada yang kita nak bincang pada malam ni adalah kita nak bebas dan merdeka daripada hawa nafsu yang akan menyebabkan kita ni jadi orang yang berdosa. Pertama sekali tuan-tuan, malam ni saya nak sebut kat tuan-tuan, mungkin round pertama ni saya ambil lama sikit kot, boleh kot kan? Tara tunggu Ustaz Syafi mai kan. Saya agak-agak kalau dia masuk sekali saya berhenti kan? Jadi pertama sekali tuan-tuan, kita kena sedar kita ni ada dua musuh utama yang sangat bahaya yang akan merosakkan kita. Musuh yang pertama adalah syaitan. Apa makna syaitan? Man syatana, satu sifat yang akan mengajak manusia untuk buat jahat. Syaitan ni dia adalah satu sifat. Syaitan ni kalau kita mengaji sikit bab setan ni, saya sebut setan kot, senang kan? Senang sebut kan. Setan ni tuan-tuan, kalau kita tengok sifat setan ni, dia bukan makhluk, dia adalah satu sifat. Dan sifat setan, syaitan ini, dia ada pada siapa? Dia ada pada minal jin, daripada jin dan juga manusia. Sifat syaitan itu ada pada jin dan ada kepada manusia. Jadi jin yang jahat, jin yang mengajak orang untuk buat kejahatan, maka dikatakan dia itu adalah syaitan. Dan manusia yang buat jahat, manusia yang melakukan kejahatan yang melampaui batas dan mengajak orang untuk buat jahat, maka dia itu adalah syaitan daripada kalangan manusia. Tapi janganlah senang-senang kita pergi label orang setan pula. Kan? Dia baru curi mamplang rumah kita, kalau orang oi setan, jangan macam tu. Kan? Dia adalah kejahatan yang tahap mana. Takat curi buah mamplang, tak payah panggil setan lagi. Jadi manusia ni, setan ni adalah satu sifat yang sentiasa mengajak manusia untuk jauh daripada kebaikan. Yang asal daripada iblis laknatullah, yang Allah marah kat dia, Allah murka kat dia sebab dia tak mau tunduk dan patuh kepada Nabi Allah Adam AS. Allah Ta'ala perintah dia suruh sujud kat Nabi Adam, dia tak mau, maka waktu tu lagi bermulalah gelaran dia diberi dengan gelaran iblis. Apa makna iblis? Balamsin, balasa. Maksud dia apa? Maksud dia sesuatu yang asal dia baik tapi kemudian dia ditutup dengan keburukan. Itu maksud iblis. Asal dia baik tak tuan-tuan? Tuan-tuan, I'm talking to you. Tuan-tuan, anda dengar atau tak dengar? Okey, asal dia baik tak? Baik kan? Asal dia iblis ni baik. Dia ni satu makhluk yang patuh pada perintah Allah. Tapi bila dia refuse, dia tolak untuk sujud kat Nabi Allah Adam AS, waktu tu Allah gelarkan dia sebagai iblis. Asal dia baik, kemudian ditutup kebaikan itu dengan keburukan dia. Lawan pada iblis tu libasa. Tadi balamsin, lawan dia lambasin. Libasa tu maksud apa? Ni baju lah. Asal aurat kita ni buruk, ditutup dengan baju itu baik. Tu beza dia, lawan dia. Mengaji bahasa Arab sikit lah malam ni kan? Jadi lawan kepada baik yang libasa pakaian tadi, lawan dia iblis, balamsin, yang asal dia baik kemudian ditutup dengan keburukan. Maka sejak daripada tu lagi sampai ke cucu anak cucu Adam, dia dah janji dah yang dia akan merosakkan kita. Tapi malam ni saya tak mau nak bincang pasal baru abang Ustaz Syafi sampai, takkan nak berhenti kan? Saya baru Ustaz. Bagi Ustaz Syafi ambil nafas dulu. Saya umumkan ketibaan Sahabul Fadilah rakan forum pada malam ni.
ustaz yang paling disayangi di Pulau Pinang. Kan? Al-Fadil Ustaz Syafi Yusof Ghani. Boleh Ustaz saya sambung sikit boleh? Tak malam tadi berhenti lupa lah. Kan? Tapi tuan-tuan, malam ni kita bukan nak sembang pasal syaitan. Yang kita nak sembang, Ustaz Azizi tanya kat saya, pasal bab nafsu. Kata dengan ulama, kalau dibandingkan hasutan syaitan dan juga hasutan hawa nafsu kita sendiri, maka ulama mengatakan nafsu itu bahkan lebih kuat daripada syaitan. Kalau kita tengok dalam Quran pun Allah gambarkan hasutan syaitan ni dhaif, lemah. Setan ni kira, kalau Cina Pulau Pinang dia kata sap-sap sui lah. Kan? Kira bolehlah nak lawan dia ni, senanglah, taklah susah sangat. Kan? Kita keras sikit dia habis, dia lemah. Tapi yang paling bahaya, ada lagi satu musuh yang kita tak nampak, musuh tu duduk dalam man kita. Musuh itulah dinamakan dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu ni, kalau kita tengok Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Dihiaskan, Allah guna perkataan zain, Allah gunakan perkataan zuyyina linnas, dihiaskan ke atas manusia hubbus syahwat, yang mana dia cinta kepada nafsu dia. Sebab apa? Nafsu itu adalah perhiasan yang Allah Ta'ala letak dalam diri kita. Kalau tuan-tuan bagi malaikat jadi ketua menteri Pulau Pinang, komta tak ada, jambatan tak ada. Faham tak? Sebab apa? Sebab malaikat tak ada nafsu. Malaikat tak ada nafsu. Dengan adanya nafsu kepada manusia, boleh menggerakkan manusia untuk buat macam-macam fasiliti di atas dunia ni. Boleh ada fasiliti tu, boleh ada fasiliti ni, lagi maju dunia, lagi maju dunia, lagi maju dunia. Orang cari macam-macam benda nak buat. Tambah kita hidup zaman sekarang ni, tak berapa hari lagi nak keluar 5G. Kan? Kalau 5G tu keluar, tuan-tuan tahu sikit punya dahsyat lah. Ada seorang doktor abang saya, kalau 5G tu keluar, doktor boleh buat pembedahan. Katalah orang pasien tu duduk di hospital Pulau Pinang, doktor tu duduk ada di Amerika. Dia boleh buat pembedahan dekat pasien tu pakai remote control. Dia duduk sana, dia pakai remote control. Pasien duduk Penang. Pasal apa lani 4G tak boleh buat? 4G tak boleh buat sebab nanti buffering. Tuan-tuan bisa tengok kan YouTube kan, dia duduk pusing, tak jalan video kan. Kalau lani buat, mampu kawan tu kat hospital Pulau Pinang. Sana doktor dah tekan remote, sini mesin tak jalan lagi. Kawan tu padam tengah jalan. Kan? Jadi 5G bila kecanggihan laju sampai tarang lagu tu orang boleh buat. Pasal apa benda tu berlaku tuan-tuan? Sebab adanya nafsu dalam diri manusia yang menggerakkan manusia untuk mencari kemajuan. Adanya nafsu pada diri manusia, dia fikir nak berkeluar macam-macam kereta. BMW lah, Mercedes lah, yang terbaru Tesla lah. Tapi Tesla tak boleh sebut 2-3 hari ni. Kan? Tesla. Kan? Macam-macam. Sebab apa? Sebab adanya nafsu. Nafsu tu asalnya Allah Ta'ala letak kepada kita sebagai satu perhiasan. Kerana adanya nafsu tu berkembang biaklah manusia. Kerana adanya nafsu tu, bila mana anak balik sekolah, matematik dapat F, bapak dia tengok, bapak dia marah anak dia. Pasal apa? Kerana adanya nafsu yang nak kepada sesuatu yang lebih baik. Tapi bila Allah Ta'ala dah sebut dah nafsu itu sebagai satu perhiasan, kita kena faham tuan-tuan. Bila kita sebut tentang perhiasan, di situ ada 2 soalan kena tanya. Yang pertama, tang mana nak pakai, bila nak pakai. Bila kata perhiasan, tang mana nak pakai, bila nak pakai. Contoh, jam tangan saya ni perhiasan saya. Tang mana nak pakai? Dah nama jam tangan, pakai tang tangan lah. Kalau saya pergi pakai tang kaki, gila ke tak gila? Gila. Tu contoh yang pertama. Yang kedua, bila nak pakai? Takkan 24 jam nak bawa tang tangan kot. Pergi mandi tak pakai lah. Sa'i balik rumah nak tidur, buka tak pakai lah. Kalau kita pakai dia sepanjang masa, tu orang panggil pelik. Kalau kita tak reti letak tang mana nak pakai, yang tu orang panggil kepala otak tak betul.
Macam itulah nafsu. Bila kita kaitkan nafsu itu dengan perhiasan, maka nafsu tu bila nak pakai, tang mana nak pakai, perlu menjadi persoalan. Allah Ta'ala sebut, Zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Nombor satu sekali Allah Ta'ala letak, nafsu laki-laki suka kepada perempuan. Hampa suka kat perempuan tak? Ha? Awak pada buat baik. Angguklah sikit. Suka ke tak suka? Pergi tanya kat Pak Haji, kat Pak Imam lah, suka kat perempuan? Dia kata suka. Tu normal. Kalau Pak Haji tak suka kat perempuan, dia suka kat lelaki, yang tu masalah. Faham tak? Allah Ta'ala cipta kita, letak pada nafsu kita, laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Tu normal. Bila kita suka dekat perempuan, yang pertama kena tanya, bila nak pakai nafsu suka kat perempuan tu? Lepas kahwin tu. Kalau sebelum kahwin kita pakai, tu tanda kita telah melanggar aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, bila nak pakai lepas kahwin? Lepas kahwin dah boleh pakai. Di mana nak pakai nafsu tu? Yang penting bukan depan khalayak ramai lah. Kan? Walaupun bini kita halal, duk pergi pegang peluk cium depan orang, tak boleh lah. Dia ada persoalan yang perlu kita tanya. Nafsu kita suka kepada harta benda. Bila kita nak pakai harta benda tu? Bila harta benda tu milik kita. Kan? Dia kata mentang-mentang dia suka pada duit, dia pergi ambil semua duit orang dia pakai. Tak boleh lah. Hukum dia haram. Di mana dia nak pakai harta benda tu? Harta benda itu mestilah dipakai kena pada tempat dia. Sebab tu bila bicara tentang soal harta, Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis, manusia akan ditanya dengan dua soalan. Yang pertama, income kamu mai daripada mana? Outcome harta kamu pi ke mana? Dua soalan tu Allah akan tanya. Sebab Allah tahu manusia punya nafsu suka kepada harta. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita bicara tentang soal nafsu, tuan-tuan kena belajar tentang nafsu tuan-tuan. Tuan-tuan kena didik nafsu kita, supaya kita tidak menggunakan nafsu di luar daripada tempat dia dan di luar masa dia. Apabila manusia menggunakan nafsu di luar daripada tempat yang sepatutnya dia guna dan bukan pada masa yang sepatutnya dia guna, maka waktu tu dia telah menggunakan nafsu dia untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nafsu bukan satu benda yang suruh kita pergi musuh dia, lawan dia. Tak. Agama pun tak suruh buat lagu tu. Ada nafsu suka makan, makan. Tapi makan berpatutan. Ada nafsu untuk hidup, hidup. Tapi hidup berpatutan. Sebab tu Nabi SAW pernah bagi nasihat. Nabi kata apa? Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hati kamu, tapi sedang satu hari kamu akan mati. Maka orang yang sedang dia akan mati, dia tak akan hidup sesuka hati dia. Dia akan hidup padan patut apa yang dia boleh buat. Dia buat apa yang tak boleh dia buat, dia akan tinggalkan. Nabi sebut lagi yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah apa saja yang kamu nak cintai, tapi sedanglah satu hari kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Nabi pesan. Sebab Nabi tahu nafsu manusia ni dia akan cinta kepada wanita, dia akan cinta kepada harta, dia akan cinta kepada harta benda, dia cinta kepada barang. Tambah-tambah zaman lah ni orang hidup dengan materialisme. Tuan-tuan tengok kadang-kadang manusia dia menilai manusia dengan you are what you drive. Boleh cakap orang putih sikit tuan-tuan? Boleh ya? Kan? Manusia hari ni dia nilai macam tu. You are what you drive. Hang bawa kereta apa? Dia kata tengok kereta BMW, dia layan kawan tu. Dia tengok kawan tu naik motor Chris cabuk, dia tak layan. Hari ni manusia nilai manusia dengan you are where you stay. Hang duduk mana? Aku duduk Country Heights. Oh, dia pun kata bagus kawan ni, boleh kawan lah. Tak, hang duduk mana? Dia kata aku duduk rumah flat ya. Dia kata duduk rumah burung merpati. Nampak? Dia nilai manusia dengan kebendaan. Hari ni manusia nilai dengan you are what you have. Kamu apa yang kamu ada. Hang ada apa? Hang tak ada apa. So you don't talk to me. Hang jangan cakap dengan aku. You are nobody. Dia cakap lagu tu. Boleh tuan-tuan? Mamak-mamak dia suka cakap orang putih. Boleh ya? Kan? Tak betul.
Saya asal Penang tapi duduk Penaga dah 7 tahun. Orang Penaga dia tak pergi market, dia pergi pasar. Tak pergi jumpa pergi mana Haji? Dia tak pergi pasar sangat. Orang Penang, mami mengaji dah jam 6 lah. Berhenti sekolah dah jam 6. Mami nak pergi mana? Oh, mami nak pergi market. Mak, dia cakap orang putih. Kan? Tu, jadi sorry lah kalau saya terkeluar orang putih banyak sangat kan. Kami memang suka cakap orang putih. Tak mana tadi berhenti lupa lah. Kan? Jadi manusia hari ni dia suka menilai manusia dengan kebendaan. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak bebas daripada dosa, gunalah nafsu kita kena pada tempat dia dan di mana tempat yang sepatutnya kita guna dan bila yang sepatutnya kita guna, kita gunalah. Maka waktu itulah kita akan bebas dan merdeka daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mudah-mudahan round yang pertama ni memberi sikit manfaat buat diri kita. Menangkan Ustaz Syafiq pun dah sampai, kita nak bagi ruang dan peluang pula kepada Ustaz Syafiq kita untuk menyampaikan pandangan, nasihat, tazkirah pada round yang pertama ni. Dipersilakan. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan jazak kepada Fadil Ustaz Firdaus Syauhami di atas huraian berkaitan soalan yang saya ajukan. Sebagaimana tuan-tuan, ayah, ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita ambil sedikit bagaimana kita nak memerdekakan dalam kehidupan kita, yakni bebasnya kita daripada dosa bahkan daripada kejahatan yang membelenggu dalam kehidupan kita, maka memperbanyakkan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita istighfar ni? Subhanallah, sebab berbalik dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'u wa khairun khata'i at-tawwabun. Kita semua tak terlepas daripada dosa dan juga kejahatan, tetapi the best and the best bila kita buat dosa, nak memerdekakan diri kita adalah berbalik meletakkan nilai taubat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, ibu ayah yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk soalan yang saya akan ajukan kepada guru saya, guru yang saya paling sayang, guru yang saya paling cinta, Ustaz minta Ustaz cerita. Hari ni kita cerita pasal merdeka daripada dosa, merdeka dunia, merdeka akhirat. Bagaimana cara kita merdeka untuk jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain di dunia dan juga di hari akhirat. InsyaAllah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih pada Fadil Ustaz Azizi selaku moderator gandingan panel pada malam ni, Al-Fadil Ustaz Firdaus Syauhami, pengerusi ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri ruang peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni, yang kita membicarakan berkaitan dengan merdeka. Panjang kita dengar seronok huraian yang dibuat oleh Al-Fadil Ustaz Firdaus berkaitan dengan nafsu, syaitan yang dia masih kuasai kita. Tuan-tuan, kita start 15-11 Portugis masuk. Lepas tu berturut-turut sampai berakhir di tangan British 1957, maka Allah anugerahkan kemerdekaan. Dan saat dilaungkan perkataan merdeka tu, semua orang duduk di situ, dia rasa betapa susahnya hidup satu zaman apabila dibelenggu kesusahan. Mai satu zaman yang kita kata bebas, seronok bila merdeka ni, sayang sangat kat negeri dan negara disebabkan anugerah kemerdekaan yang Allah bagi. Tapi macam mana kita dengar tadi itu, semua penjajah dah balik,
Tapi ada dua penjajah ni dia tak balik-balik. Dia akan parking terus dekat kita. Satu yang kita sebut sebagai syaitan tadi tu. Yang kedua yang dihuraikan panjang oleh Ustaz Firdaus sebagai nafsu. Syaitan ni dia jahat tuan-tuan. Dia memang jahat. Tapi tuan-tuan pernah tengok tak orang kesian dekat syaitan? Saya pergi kuliah orang ni, dia tumai kat saya. Dia kata, Ustaz, saya ada satu soalan nak tanya. Saya kata boleh. Dia kata, semalam saya mimpi syaitan, dia kata. Saya pun tengok atas bawah hari ni, orang selalu mimpi Nabi. Dia ni mimpi syaitan pula. Dia kata, syaitan dia kata kat saya, boleh tak hang tanya dekat ustaz hak mai ceramah kat kampung hang tu, kalau aku nak taubat, Allah terima tak taubat aku? Dia pun mai, dia tanya kat saya. Dia kata, Ustaz, syaitan kata dia nak taubat. Agak-agak Ustaz, ada ruang tak syaitan nak taubat? Dia kata saya. Saya pun tengok, dia ni rare soalan ni. Puaka main soalan ni, tak pernah jumpa lagi. Saya kata dia, hang tahu mana syaitan beritahu kat hang kata dia nak taubat? Tak, saya mimpi syaitan. Saya kata dia, hang tahu mana yang tu syaitan? Tak tahu ni muka hudur ingat syaitan kot. Tak apalah yang tu Ustaz tak tepi tu. Ustaz jawab soalan saya. Dia kata, jawab soalan saya sebab syaitan ni. Saya kata kat dia, Allah dah janji dalam Quran, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Laknat aku ke atas kamu sampai hari kiamat. Dan janji Allah Subhanahu wa taala, dia akan sesatkan ramai orang dan dia akan pastikan ramai orang akan jadi penghuni api neraka. Kalau ikut statement Quran, memang tak ada ruang lah untuk Allah ampunkan syaitan ni, untuk dia kekal dalam neraka. Tu ya Ustaz, tapi saya kesian lah Ustaz kat syaitan ni. Semua nak kutuk dia orang. Dia patut kita bagi ruang pada dia. Dia buat macam ceramah motivasi pula. Dunia ni macam-macam mangkak pula ada. Dan ni satu mangkak dia kesian kat syaitan. Padahal syaitan tu, inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Syaitan itu musuh hampa. Hampa tolong sedar kata dia ni adalah musuh hampa. Kena realize syaitan ni bukan dia kawan kita, dia musuh kita. Tapi jahat-jahat syaitan ni tuan-tuan, dia boleh belah pada kita tak? Boleh belah tak? Boleh. Dia ada beberapa kaedah kita boleh buang syaitan ni daripada kita. Macam mana kita nak buang syaitan ni? Salah satu Nabi SAW ajak, tuan-tuan naik kenderaan kata, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Kat sampai situ ya. Apa akan malaikat akan kata pada dia? Hudita wa kufita wa wuqita. Kamu akan diberi hidayah sepanjang hari dalam perjalanan. Wa kufita, kamu akan dicukupkan sepanjang-panjang perjalanan kamu. Wa wuqita, kamu akan dipelihara. Wa qala syayatin, dan golongan-golongan syaitan yang ramai-ramai ni. Bukan syaitan pala batas saja, bukan syaitan bayan baru, bayan lepas, gelugor, penaga, nibung tebai. Habaq syaitan duk mana? Semua geng WhatsApp dalam syaitan ni dia bodoh. Macam mana hak akan ganggu satu manusia yang dia baca doa tadi tu, Allah jaga dia. Siapa baca doa tadi tu, Allah install antivirus masuk dalam badan dia. Maknanya syaitan mai, dia kata Allah dia ni ada pula, dia kita percaya orang lain lah. Dia macam tak mai dah. Satu hari tu perjalanan tu Allah pelihara. Boleh tak? Boleh. Nombor dua, ada tak jalan untuk Allah pelihara kita daripada syaitan? Ada. Nombor dua, ketika azan. Ketika azan berkumandang, syaitan dia akan lari jauh-jauh. Dia akan lari jauh-jauh. Dalam hadis Bukhari menyebut, hatta lahu duratun, sehingga terkentut-kentut. Sebab tu lokasi yang banyak masjid dan surau, dia adalah lokasi yang meresahkan syaitan. Saya ni taklah ceramah mana. Biasa-biasa aja. Atas pengamatan saya yang ringkas tuan-tuan, saya duk tengok tempat-tempat yang hidup masjid, hidup surau, walaupun bawah flat tapi aktif, orang duk main semayang, ada azan. Kawasan tu masalah sosial dia agak kurang daripada tempat yang surau dia terbiak. Kerana apa?
Kerana itu adalah lokasi macam markas syaitan. Sebab dia rasa selesa di situ. Kita kalau azan, syaitan dia resah. Sekali dia pergi sini, tak boleh. Sekali dia pergi sini. Dia tak tahu nak pergi mana. Dia serabut kepala otak dia. Bila azan berkumandang. Sebab tu bagus ada satu masjid di Pulau Pinang. Di pulau tuan-tuan dia buat apa? Pengerusi masjid tu, dia pergi cari surau-surau duk Korea di bawah dia ada 10, 11, 9, 7 surau bawah dia. Dia pergi buat macam kunjungan mahabbah lah, AJK semua pergi duk di surau tu jumpa. Okey, hampa ada problem apa? Kata kami kadang imam ada, kadang imam tak ada, tak okey. Dia cari, dia kata tak apa, masjid akan supply ke hampa imam. Macam mana dia buat? Masjid umum. Siapa-siapa anak-anak kita hafal Quran? Ada tak budak-budak madrasah yang dah habis dah? Setakat ni tak buat apa? Kata ada? Okey, hamil sini, hampir jadi imam dekat surau tu. Maghrib, isyak, subuh, 3 waktu hampir jadi imam. Nanti kami akan bagi allowance kat hang. Masjid payung kat dia. Bilal tak ada, orang takut nak main semayang, orang tak main semayang sebab apa? Sebab imam dengan Bilal lah. Bilal orang boleh gagah lagi lah, imam orang tak berani. Sebab tu surau banyak mati sebab tak ada imam. Masjid hidup sebab ada imam. Tapi yang paling heran, tuan-tuan perasan tak? Ramadan surau penuh. Sebab apa Ramadan surau penuh? Ramadan surau penuh disebabkan satu je, sebab confirm ada imam. Dia takkan jadi imamnya, dia main. Siapa nak baca surah panjang-panjang? Jadi imam tahfiz ke imam yang tu dah ada, jadi orang confident nak main. Syaitan bila azan dia akan meresahkan dia. Maknanya dia boleh jadi belah. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Sabit daripada Quran dengan syarak yang syaitan akan belah. Ada. Ramadan wasuffidatis syayatin. Syaitan akan dibelenggu ketika bulan Ramadan dia kena belenggu. Maknanya syaitan ada cara. Tuan-tuan balik rumah, buka surah Mu'minun juzuk 18 ayat 96 97 ke 97 98. Sekali saya tengok balik nombor ayat. Surah Mu'minun juzuk 18 ayat 96 atau 97. Apa dia doa dia? Tuan-tuan bagus kalau hafal doa ni. Doa ni Allah ajak, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Apa maknanya? Dan katakanlah, wahai Allah, aku minta lindung daripada kamu daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, dan aku minta lindung pada kamu supaya dia jangan dekati aku. Tuan-tuan nak tahu satu-satu benda tu kita dipengaruhi oleh syaitan ke tak? Ni cerita Merdeka ni. Dipengaruhi syaitan atau tidak? Tuan-tuan, contohlah, ada orang tu dia offer arak dekat kita. Contoh. Kita pegang dah botol arak tu, nak minum dah. Tapi perasaan tu kita kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta lindung dari Allah Subhanahu Wa Taala ni daripada syaitan ni. Maka perasaan nak minum tu dia hilang. Maknanya memang betul lah syaitan sedang kuasai kita. Tapi kalau kita baca auzubillah pun perasaan nak minum tu dia ada lagi, maknanya tu bukan kerja syaitan lah, tu nafsu. Maknanya hang tu yang syaitan. Macam nak isap okok lah, kata biar alang-alang kata tak. Macam kita nak isap okok lah, jarang orang isap okok baca bismillah, ada? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Maka apa? Cikecop tak? Kedara okok. Jarang orang buat begitu. Menunjukkan kata tak apa bagus lah. Nak isap okok pun kena cari jamban. Tempat tak elok. Dunia ni Allah tunjuk dah. Baik tak baik? Tak baik lah. Ubahlah pelan-pelan, berhenti lah. Bagus Pak Ustaz, saya isap okok lama dah. Kalau bagus, tahniah anak kita nanti. Lepas anak, tahniah anak pakai okok. Okey. Nak minta isap okok dah, kata auzubillahi minasyaitanirrajim, dia tak hilang tak? Maknanya syaitan. Tak, nafsu. Sebab apa nafsu jahat? Saya beritahu tuan-tuan satu benda yang penting. Kerana tuan-tuan ingat tak? Ketika Allah suruh syaitan ni, dia tak jadi lagi syaitan ni. Syaitan ni dia tak jadi syaitan lagi. Dia bagus lagi masa tu. Ketika Allah suruh dia sujud, dia tak mau sujud.
Tuan-tuan nak kata apa? Dia tak mau sujud tu sebab apa? Setan. Taklah, dia tak jadi setan lagi. Jadi siapa yang ranjau dia supaya dia tak sujud? Yang ranjau dia supaya dia tak sujud adalah nafsu dia sendiri. Sebab tu antara syaitan dengan nafsu, nafsu lagi juah. Sebab nafsu dia tak akan belah daripada kita. Ramadan ke, azan ke, apa ke, dia parking terus dekat kita. Yang ada harapan belah ni syaitan ya. Sebab tu nafsu Allah ulang banyak kali. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fokus pada nafsu. Bersih, hang selamat. Kalau hang tak bersih, hang tak selamat. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Jangan ikut telunjuk nafsu, kerana nafsu ni selalu dia akan suruh buat benda tak elok. Jadi balik kita pada cerita merdeka kita tuan-tuan. Walaupun semua orang dah balik, dua orang ni tak balik, dia parking kat kita. Yang paling bahaya yang Ustaz Fido cerita tadi berkaitan nafsu. Yang itulah yang paling bahaya. Sebab nafsu ni orang main semayang pun ada. Hang mak rempik pun ada, hang pembunuh upahan pun ada, hang jahat pun ada, hang baik pun ada. Cuma pengawalan terhadap nafsu tu yang kita nak tahu macam mana. Kalau kita nak kata kita ni merdeka, maknanya dua benda ni kita kena buh dalam kotak, kunci bagi elok, kita tahu kawal dia. Berapa ramai manusia dia hidup di negara yang merdeka, tetapi jiwa dia terpaksa ikut nafsu cakap apa. Jiwa dia terpaksa ikut telunjuk syaitan kata apa. Syaitan kata apa, dia ikut je. Nafsu kata apa, dia ikut je. Padahal dia merdeka. Orang ni sebenarnya dia tak merdeka. Dia merdeka palsu. Merdeka di mulut je, tapi hati tak merdeka. Merdeka ni bila? Bila hati merdeka daripada syirik dan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Rahim Makhtum, Safiur Rahman Al-Mubarak Furi menyebut, Nabi SAW bila masuk kota Mekah, dalam pembukaan kota Mekah, Fatuh Mekah, lebih kurang 10,000 orang sahabat masuk. Saya baca Fatuh Mekah sampai hari ni, saya kagum mukjizat Nabi SAW. Tuan-tuan, saya bawa jemaah pergi umrah, Ustaz Azizi bawa pergi umrah, Ustaz Fidos bawa orang pergi umrah. Satu bas berapa orang Ustaz Azizi? Biasa 30-40 orang. Ustaz Fidos pun lebih kurang 30-40 orang. Tuan-tuan, 30-40 orang kita satu bas pun kita serabut nak jaga. Cakap tak dengar. Tunggu di Arafah. Di Arafah tak balik-balik. Pergi ke darah aiskrim lah. Kau suka hati dia beli mana lah apa. Kita kata time ni balik main tak dengar. Kita nak bagi arahan, kawan duk jauh nak cakap susah. Nabi SAW bawa jemaah umrah. Jemaah umrah 10,000 orang. Tuan-tuan, mikrofon tak ada. Tu yang kata mukjizat Nabi tu. Kita ceramah ada mikrofon, khutbah Jumaat ada mikrofon boleh no. Nak abang kata teruk ya. Salafus Saleh tak ada mikrofon tuan-tuan. Lama dulu semua main ribu orang duduk ambil belakang tu. Semua orang boleh dengar suara dia dengan jelas. Macam mana dia boleh tulis yang hebatnya. Kita khutbah boleh no. Mikrofon padu lah. Macam masjid tuan-tuan ni hebat lah. Khutbah dia boleh tidur. Dia boleh tidur puakanya sembahyang Jumaat ni. Aircon rosak dia boleh tidur. Dia tidur bawah tangga. Berpeluh macam ayat paip. Oh, turun. Mencurah-curah. Dia boleh tidur. Tidur. Tapi malam, orang yang sama. TNB potong karen, dia maki TNB 8 kilo telefon. Otak tak ada. Apa tak tahu kalau orang nak tidur malam apa semua ni panas. Macam mana esok orang nak kerja, dia marah TNB. TNB dia kata, Sat abang, saya nak tanya satu benda. Tadi bukan abang tidur bawah tangga berpeluh-peluh tadi. Sembahyang Jumaat abang boleh lena pula. Tengah-tengah panas. Malam tak panas. Dia tu kata, hantar mana? Aku tahu aku tidur tepi hang lena. Aku geng hang tidur sebelah. Oh, rupanya dia tu baju TNB. Dia tak perasan, dia tak kat kamar lah. Tu kita. Tapi Nabi SAW masuk ke kota Mekah, Nabi pegang busur panah tu. Nabi jalan, Nabi tolak 360 berhala yang berada di keliling Kaabah. Nabi jalan, Nabi tolak. Macam bahasa kita, sekeh kepala lah. Satu-satu ni. Tampak ke tu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nabi baca ayat ni, telah datanglah kebenaran pada kamu dan pastilah akan lenyap segala kebatilan. Dan memang sikap
batil ni dia akan lenyap. Maknanya bila hak mai, semua batil tu akan musnah dan binasa. Ini kita kata, bila kita merdeka, maknanya jiwa kita adalah jiwa yang tak terikat dengan mana-mana. Jiwa kita jadi hamba Allah yang salim, hamba Allah yang bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak terpengaruh dengan mana-mana dengan akidah merepek. Jenis duduk di bangunan tinggi, dekat dengan Allah Taala. Sembang apa macam bengong gitu. Lagi naik tinggi, lagi dekat dengan Allah. Lagi posisi kita dekat, lagi dekat dengan Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Macam mana kita nak kata kita merdeka kalau basic berakidah pun banyak benda yang kita tak faham lagi. Orang main habaq senang ya ranjau kita. Nabi Muhammad tu Tuhan. Teringat baru ni main gila tu. Nabi Muhammad ni Tuhan. Nabi tak ada alat kelamin. Nabi tak makan. Nabi tak minum. Dan yang saya lebih bukan kagum, tapi macam kagum juga. Adik kita depan ni, cek nama apa? Adik lah, cek nama apa? Alif ke Atif? Alif. Atif. Arif. Akif. Akif belajar tak di sekolah mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, betul? Akif, I'm talking to you. Sini tengoklah Dave. Bukan belajar, mengucap dua kalimah syahadah kan. Kalau kita masuk dalam kelas, kamu asyhadu an la ilaha illallah, mengucap dekat sekolah kan. Maksudnya Allah tu Tuhan, betul? Nabi Muhammad tu Tuhan ke Nabi? Nabi. Tengok dia. Benda mudah. Akif dah jawab apa? Dah jadi 3. 9 tahun dah jadi 3. Orang bertam lagi cerdik pada orang yang terpengaruh dengan ajaran sesat yang bengong tu. Seawal darjah kecil macam umur Akif, tadika, prasekolah, pasti, tadika, kemas. Semua ni diajak dengan akidah yang basic tuan-tuan. Senang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Tuhan. Nabi bukan Tuhan, Nabi lah. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, aku manusia macam apa? Ada tangan, ada kaki, sedih, lawak, gelak, jenaka, tidur, tak larat, keluarga, mak mentua, kakak ipar, abang ipar. Semua ada. Macam biasa, macam kita. Cuma beza aku dengan apa? Yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Tu beza Nabi SAW dengan kita. Tapi saya tak faham apa formula yang digunakan oleh pengasas ajaran sesat tu sehingga benda basic dia boleh wiring balik otak kita, otak orang yang cakap tu dia boleh ubah. Dia kata Nabi itu Tuhan. Macam mana dia boleh pengaruhi orang? Sama ada pengaruhi orang dengan sihir. Sebab level confident tu luar biasa. Confident mak dia, bapak dia, anak dia, menantu dia, cucu dia. 5 orang dalam family tu, 5 orang boleh cakap macam duet, macam choir. Saya yakin Nabi itu, isteri dia pula bukan Nabi, dia adalah wakil Tuhan, dia adalah Tuhan. Masing-masing boleh cakap part masing-masing. Saya tengok, kagum aku. Hang guna kaedah apa? Kita duk ajak kuliah maghrib hari-hari pun tak ingat. Merepek macam tu ya. Tak tahu jamak takdim tu apa, jamak takhir tu apa. Yang dia tahu jimak ya. Apa lain boleh tak tahu jamak apa merepek aku tu ikut dan aku tu ya. Tu dia ingat ya. Kita duk ajak benda basic, anda boleh faham rukun iman, rukun wudu ada berapa. Banyak benda-benda kecil-kecil kita duk apa dia tak ingat. Tapi dia boleh ubah benda basic seolah-olah orang main habaq kita. Ni bapa, ni mak hang kan. Kita tukar. Ni mak hang, ni bapa hang. Okey, aku pun boleh terima lah. Ni mak aku, ni bapa aku. Dia boleh ubah benda basic macam tu. Bukan hebat. Dia teruk aku tu. Basic benda akidah. Tuan-tuan, kalau ini ada dalam pengaruh dalam masyarakat kita dan bukan sikit, banyak benda-benda ni boleh terpengaruh. Tuan-tuan tengok macam mana kita nak kata kita ni adalah orang yang merdeka. Tuan-tuan baca 1-2 hari lepas ni, penghantar makanan dicabul ke dirogol dicabul oleh seorang lelaki umur 54. Dia pakcik umur 54 tahun. Food Panda main hantar, dia pandakan food dia tu. La ilaha illallah. Food Panda nak hantar pun dia pun takut. Dia tengok aku hantar Food Panda ni, betulnya panda tu ada tahun ni. Lelaki cari laki. Dia pun dah tak tahuan dah.
Macam kita bincang, nafsu tak boleh kawal. Food panda pun food panda lah, grab food pun grab food lah. I will grab you lah before your food. Dia grab kawan tu, mujuk kawan tu dan belah. Dia ni mana main King Kong tak tahu, kedarah apa tak tahu. Saya tengok food panda pun nak. La ilaha illallah. Ada dalam masyarakat, ada. Saya tak heran satu isu tu. Tuan-tuan tengok di bawah. Di bawah tu, komen di bawah tu menakutkan kita. Adalah apalah nafsu pakcik tak guna macam-macam dah. Tapi dalam-dalam tu hak backup dia tu pun melambak. Dia kata backpay lah kat dia. Dia suka sama suka nak buat macam mana. Itu semua tu dia sonok pergi kat dia. Dia bukan kacau duit apa. Apa cara komen tu kita pun jadi macam tersandak tau. Hang backup dia ni pula kan. Ada tak? Ada. Isu. Saya bagi tahu kat tuan-tuan, satu isteri lepas kuliah mai menangis. Dia kata, saya dah berpisah dengan suami saya. Saya kata, awak? Dia kata, Ustaz, suami saya dah kahwin dengan dia 10 tahun. Saya kahwin dengan dia 10 tahun. Satu hari, dia bagi tahu saya, dia nak pergi kerja. Dia tak pergi kerja sebab dia tak sihat. Pada semalam dia duduk batuk-batuk macam tu. Dia kata esok dia MC. Saya esok pagi macam biasa, buat sarapan untuk dia apa semua, siap-siap anak apa semua ni. Saya pun turun nak pergi kerja. Masa saya turun, dia duduk ada kat depan TV. Dia duduk tengok gambar lah. Pagi pas mayang apa semua, dia duduk tengok gambar pagi. Saya pun turun. Naik kereta, naik flat, turun parking apa semua 5-6 tingkat. Sampai kat guard house depan nak keluar tu, teringat laptop saya tak bawa. Saya telefon dia berulang kali, telefon tak angkat. Seingat nak berturun lah, malas dah nak naik, tunggu di lift, hamba turun lah kat lobi tu. Tak turun, apa dia buat? Parking kereta balik, pedawai, bawa anak dia naik atas. Bila sampai di atas, ada satu kasut tambahan. Kasut kerja lelaki ada situ. Saya ingat Ustaz, kawan dia main tengok dia lah, dia tak sihat. Saya pun buka pintu, buka TV menyala. Dia tak ada, telefon dia ada kat luar, kat cushion. Saya pun buat cari laptop. Saya teringat semalam saya buat kerja dalam bilik. Saya buka pintu bilik Ustaz, alangkah terkejutnya saya dengan yang tak ingin dilihat. Saya melihat suami saya yang setelah saya kahwin dengan dia selama 10 tahun bersama dengan kawan lelaki dia yang saya kenal, dia selalu main rumah, berada dalam keadaan yang tak sanggup saya cerita. Berpisah. Suami berpisah dengan isteri sebab isteri ada satu markah lain pula. Ada boy. Ada dia girl tapi dia berusaha jadi boy. Macam mana kaedah dia? Ini kena potong rambut tepi bagi rapat. Semua macam tu. Hak jenis perempuan, dia nak jadi lelaki, dia mesti try hard nak jadi lelaki. Dia ingat semua lelaki jenis rapat rambut aku, rapat rambut macam gila aku tu, macam tupai gila rambut atas sikit gitu. Lepas tu dia pakai rantai, berusaha cuba belajar isap rokok aku tu. Lepas tu buat kemas aku tu duduk depan. Lepas tu buat turun kedai makan, pegang tangan macam kita nak ambil markah dia tu, macam buat muka garang lah semua orang. Simpan ambil garang. Ada dalam masyarakat ada. Tuan-tuan kita nak abang, kalau belenggu benda ni berada dalam masyarakat, saya habaq kita secara hakikatnya belum lagi merdeka. Merdeka yang betul ini bukan sahaja merdeka di dunia. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang terlepas daripada azab akhirat, dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kemerdekaan sejati dan kemerdekaan hakiki. Adapun kemerdekaan yang kita kecapi di dunia ini, kemerdekaan, tapi kemerdekaan itu ada batasan apabila jiwa kita, apabila iman kita, apabila akidah kita, apabila kerja buat seharian kita masih lagi tak boleh ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajak pada kita, maka laungan merdeka tu laungan di hati sahaja, bukan di dalam jiwa. Tuan-tuan ingat Allah ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pembukaan kota Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila masuk kota Mekah dah berjaya, tawan balik kota Mekah, apa nak Allah ajak pada Nabi SAW? Dua benda. Fasabbih, banyak tasbih dengan Allah Ta'ala. Wastaghfir, dan banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua elemen sambutan merdeka ni, dua ni kena ada. Apa dia? Memperbanyakkan zikrullah dan memperbanyakkan istighfar sebagai salah satu daripada cerita kita nak syukur atas nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pada kita. Itu saya rasa sebagai mukadimah untuk round pertama. Nanti kita jumpa lagi untuk round kedua, insya-Allah. Baik. Jazakumullahu khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafiq Yusof Ghani di atas kupasan dan juga jawapan yang subhanallah sangat-sangat terbaik untuk kita ambil. Tuan-tuan, ayah-ayah, saya ambil sikit tuan-tuan. Kita ambil highlight sikit macam mana kita nak lari daripada iblis dan juga syaitan. Tuan-tuan buka surah Al-Mu'minun. Saya dah cek dah Al-Quran betul, ayat 97 dengan juga 98. Maka tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan kita manfaatkan surah Al-Mu'minun itu setiap hari dan juga setiap masa, setiap saat untuk kita elakkan diri kita daripada iblis dan juga syaitan laknatullah. Baik, maka tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, jam telah menunjukkan pukul 9 malam. Tuan-tuan boleh lagi ni? Boleh ke? Cangkerahan ni, cekang ni. Boleh ni? Boleh, insya-Allah. Baik. Untuk pusingan yang kedua, saya akan tanya kepada Al-Fadhil Ustaz Firdaus Shah Hamid. Insya-Allah Ustaz, kita hari ni duk banyak buat dosa. Habis pada tu sampai kita lupa nak taubat. Habis pada tu lagu mana nak mendekatkan kita ataupun pendekatan yang kita nak bawa untuk kita dapat satu jalan untuk kita ni merdeka daripada dosa dan juga kejahatan yang tadi Ustaz dah hurai nafsu syaitan. InsyaAllah bagaimana pendekatan untuk meletakkan kemerdekaan daripada tidak dibelenggu daripada dosa. Falyatafadhal mashkura, insyaAllah Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Soalan Ustaz Azizi terkait dengan apakah jalan untuk kita selamat daripada dosa. Pertama sekali tuan-tuan, kita manusia ni kita tak boleh bebas daripada dosa. Sebab kita bukan maksum. Yang maksum ni hanya Nabi saja. Nabi saja yang dipelihara untuk tidak buat dosa. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, kullu bani Adam khata'un. Setiap daripada anak Adam pasti akan melakukan dosa. Tak ada seorang anak Adam pun yang takkan buat dosa. Pernah dalam satu kuliah saya ada satu mami tanya soalan. Ustaz, pasal apa Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala buat kita ni boleh buat dosa? Kan bagus kalau Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala letak kita atas dunia ni hanya buat benda-benda baik ya, tak usah buat dah benda jahat. Tapi Allah bagi kita boleh buat jahat, lepas tu Allah Ta'ala buat dosa pula kat kita. Pasal apa? Ni mami ni dia mengaji tak habis, dia tanya soalan tu. Kan? Jadi bila dia tanya soalan itu, saya pun cek-cek, rupanya ulama sebut antara hikmah kenapa Allah Ta'ala takdirkan kita ni boleh buat dosa. Antaranya, yang pertama tuan-tuan, dengan dosa ni lah sebenarnya kita boleh cari peluang untuk buat pahala. Kalau manusia ni hanya boleh buat kebaikan saja, jalan untuk dapat pahala, maka dia hanya ada satu jalan tu. Tapi bila Allah Ta'ala letak kebaikan dan dosa, maka di situ dia ada dua jalan untuk dapat pahala. Yang pertama, jalan buat kebaikan, dapat pahala. Yang kedua, jalan tinggal dosa, dapat pahala. Kalau buat dosa, dapat dosa lah kan. Tapi kalau tinggal dosa tu, dapat pahala ke dosa? Dapat pahala ke dosa? Bagus ha. Kira boleh jawab tu kira masih bersiaran langsung lah kan. Okay. Jadi, tuan-tuan nampak tak di sini? Hikmah dia, katakan ulama, yang pertama, Allah Ta'ala sengaja meletakkan dosa dan pahala kepada kita. Allah meletakkan dua jalan kepada kita yang Ustaz Syafiq baca Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Aku letak 2 jalan pada kamu. Satu jalan fujur, satu jalan kecelakaan, satu jalan ketakwaan. Untuk apa? Kalau kamu pergi jalan takwa, selamat. Kalau kamu pilih untuk ikut jalan fujur, rosak. Tapi kalau kamu pilih untuk tak mau ikut jalan fujur, tu pun selamat. Jadi sengaja Allah letak dosa kat kita supaya apa? Supaya tinggal dosa dan cari pahala. Antara sebab yang kedua kenapa kita ni manusia ditakdirkan adanya dosa. Kata Nabi, kalaulah manusia ni tak ada dosa, dia akan kena satu dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa yang buat, iaitu dosa sombong. Sebab manusia sombong ni kerana beberapa perkara. Ada manusia dia sombong kerana keturunan. Dia kata keturunan aku bagus, hang tak bagus. Hang keturunan lain, aku keturunan lain. Hang yang keturunan tak boleh pakai, aku yang keturunan. Ada orang dia sombong kerana keturunan. Hang mamak peti, aku mamak tingganji, kita dua orang tak boleh kawan. Yang tu pasal mamak lah. Mamak tu kami dua orang yang tahu, hampa tak tahu. Kan? Hang Melayu, aku Jawa, bergaduh. Ada orang dia sombong kerana keturunan. Ada orang dia sombong kerana ada harta yang banyak. Masa dia tak nak harta, dia boleh minum ya kopi di kedai kopi. Tiba-tiba dia jadi kaya, apa tak tahu masuk pelaburan apa, jadi jutawan apa, kita dah jom lah lepas isyak pergi kena kopi. Dia kata sorry lah, I lah ni tak minum dah kopi mo. You nak ni kita pergi restoran lah. Restoran tu kan, slang dia pun dah jadi lain dah. Dia pasal kaya. Ada orang dia kaya pasal jawatan, dia sombong pasal jawatan. Dulu masa tak nak jawatan okey. Tiba-tiba dapat jawatan pengurusi MPKK. Kan, bukan YB pun, pengurusi MPKK lah. Mai masjid, jalan tak pijak tanah lah. Kan, jalan tu macam tengok orang boleh macam bagi salam. Dulu masa belum ada jawatan tu, bagi salam pun seorang halus ya. Assalamualaikum, apa khabar, sihat. Dapat jawatan tu, seorang ubah. Assalamualaikum. Kan, seorang ubah tu seorang dalam. Kan, ada orang dia sombong pasal jawatan. Ada orang dia sombong kerana adanya ilmu. Ni, hang duk cakap dengan siapa? Hang tahu dah aku ustaz. Sombong. Pasal dia rasa dia ada ilmu. Tapi Nabi kata, manusia akan kena satu penyakit yang lebih sombong kalau manusia tak ada dosa. Dia akan buat dosa yang lebih besar dengan kesombongan dia. Pasal apa? Pasal dia tak ada dosa. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalaulah dalam dunia ni manusia tak ada dosa, manusia ni memang adalah satu makhluk yang takkan buat dosa. Ada tak proses boleh tegur manusia? Tak ada proses tu. Tak ada dah proses nak tegur. Kawan tu buat salah pun tak boleh nak tegur. Ni hang buat ni tak kena. Letan tu seduk simbang lah. Aku ni dosa pun tak ada. Takat silap duk main tegur. Dia akan sombong. Itu antara hikmah. Dan kalaulah Allah Ta'ala takdirkan kita tidak ada dosa, maka macam mana nak menjalankan peranan Allah yang At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Afu, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha memaafkan, Allah yang maha menerima taubat. Allah ada sifat tu. Kalau kita tak ada dosa, macam mana Allah nak ampun dosa kita? Kalau kita tak ada dosa, macam mana Allah nak menjalankan sifat Allah At-Tawwab yang menerima taubat? Maka asasnya kita manusia tak boleh lari daripada dosa. Tak boleh lari daripada dosa. Yang tu asas dia. Tapi bukan ayat ni nak galakkan kita suruh terus buat dosa, tak. Kan kita takkan lari daripada dosa. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa perut, dosa kemaluan, dosa kaki tangan, dosa hati dan fikiran. Buruk sangka kat orang pun dosa ke? Jadi kita ni tak boleh lari benar. Dan dosa paling banyak saya rasa dosa mulut lah kot. Ngata orang sakan tu. Kan, saya pergi kenduri. Kan kenduri kan buffet kan. Mana lah ni ada kenduri hidang kan. Pergi kenduri. Duk beratok lah, nak ambil makan tu. Ramai lah. Duk beratok, saya orang ke berapa belas tak tahu. Duk tunggu lah. Mai sampai turn saya tu dah agak ke depan sikit lah. Ada 2 orang mami depan saya. Harap-harap mami tu tak tengok lah video ni live lah. Alamak, jahanam aku. Kan, harap-harap mereka tak tengok malam ni lah. Kan, ada 2 orang mami tu, mereka duk bersembang. Sama-sama mereka lah. Sambil-sambil duk ambil nasi tu, mami yang belakang ni tanya dekat mami depan. Mana maple dengan pono?
Apa tahu apa dia tu? Maple apa punuh tahu kan? Tahu lah bagus, tak payah syarah panjang lah. Kan? Maple tu pengantin lelaki, punuh pengantin perempuan lah. Dia tanya kat kawan dia, mana maple dengan punuh tak nampak mereka pun. Kawan dia pun usah-usah tengok tu, mereka duduk makan kat ujung tu. Lepas tu, dia tengok saja pengantin tu, terus keluar pada mulut dia. Allah. Orang Penang ni kalau keluar Allah tu, kira ada apa kan dia nak kata tu. Kan? Dia tengok tu, dia tahu, Allah. Awaklah maple tu punya gelap macam pungkok kuali dia tak. Takkah korang ajak? Mulut tu. Elok-elok hang boleh ambil nasi tu, hang boleh makan, hang boleh melingkup balik lah. Kan? Hang boleh kata, sengaja nak kata benda tu. Bila dia kata lagu tu, saya pun duk dengar tu, saya dah geram lah. Saya kali tengok siapa yang nak kata tu. Bila saya kali tengok, mami ni 2 kali ganda lebih gelap daripada maple tu. Hang gelap, hang tak sedar hang gelap. Hang duk mengata kat orang. Tuan-tuan tengok ni. Pi kenduri mengata pono tu gemuk lah, apalah, bodoh laki ni pergi cari perempuan tu punya gemuk macam tuan drum. Orang bagi makan, komen. Tak, mulut kita ni kadang-kadang tanpa kita sedar, banyak dosa yang kita buat. Telinga kita buat banyak dosa. Mata kita buat banyak. Sebab tu Nabi ni ajak kita, Nabi kata apa? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat, falyaqulu khairan aw liyasmut. Dia akan cakap benda-benda baik. Kalau tak ada benda baik nak cakap, lebih baik dia tutup mulut, duk sengap-sengap. Kita ni kena lebih berhati-hati tuan-tuan. Sebab mulut ni lah Nabi kata ramai orang yang akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kerana dia buat dosa daripada 2 lubang. Yang pertama, lubang mulut. Yang kedua, lubang kemaluan. Lubang kemaluan tadi yang Ustaz sebut. Hari ni zina, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dulu kita dengar orang lelaki ni di Playboy. Ada markah kat luar, bini mai komplain, leceh lah Ustaz, laki saya ni kaki perempuan lah, yang tu lah, yang ni. Mai satu masa dan ketika pula, dengar laki pula mai komplain. Leceh lah Ustaz, bini saya ni kaki jantan lah, sai jantan tu, sai jantan ni, saya pun dah tak sabar kan dia tegak-tegak dah. Mai bini pula buat perangai ada jantan ni. Lepas tu mai satu ketika pula tengok, lagi teruk. Jadi, laki bukan ada perempuan lain, laki ada jantan lain, bini ada perempuan lain. Ni lah ni zaman gila ni. Tuan-tuan tak rasa pelik ke kita duk hidup di satu zaman gila, manusia sampai tara lagu tu. Dan lagi teruk tuan-tuan, boleh ada pula satu parti di antara hang tukar laki aku tukar dengan bini hang tukar laki aku tukar bini hang. Benda ni duk jadi dalam masyarakat kita. Yang tu lubang kemaluan yang akan menghantar ramai manusia masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita nak tengok ni lubang mulut. Nabi kata, tak tahu jangan cakap, duk sengap-sengap. Anak kahwin. Tapi hang tak payah duk pergi ajar orang isteri pertama untuk dihargai, isteri kedua untuk dicintai. Betul ke tak tahu? Tak nak? Anak kahwin hampir kahwin, tak nak siapa pun jealous. Lepas hang kahwin, lepas tu Ustaz Azizi pun dikahwin lain, Ustaz Syafi dikahwin lain, saya pun insya-Allah ikut sekali ya. Harap-harap bini saya tak dengar. Betul tak? Nak kahwin lah. Tapi pasal apa nak pergi habaq ke orang isteri pertama untuk dihargai, isteri kedua untuk pula ada ustaz ajak lah. Tak, kalau ustaz tu kalau dia boleh habaq lagu tu kat hang, tu tanda suruh ustaz tu masuk kelas fiqh munakahat balik lah. Kan mengaji tak habis. Kan suruh dia pergi mengaji balik. Tapi yang tu bila cakap, takkah menunjukkan fitnah terhadap agama Islam? Islam dia suruh adil untuk semua. Hang nak kahwin, kalau Quran letak syarat dia adil. Fa in kiftum alla ta'dilu, kalau hang rasa hang tak boleh berlaku adil, fawahidah, hang kahwin satu cukup. Bukan nak suruh pi isteri pertama dihargai, isteri kedua dicintai, isteri kedua tak payah hargai, isteri pertama tak perlu cintai. Betul ya? Tak lagu tu lah kan maksud dia kan? Tak, benda ni akan membawa fitnah kepada agama. Sebab tu mulut kita tuan-tuan hati-hati nak bercakap. Bukan boleh mengikut dan kita bercakap ikut suka. Sebab apa? Ada dosa dan pahala di situ. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak boleh lari daripada dosa.
Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap daripada anak Adam pasti akan melakukan dosa. Tak ada seorang boleh lari. Tapi sambungan hadis tu Nabi kata apa? Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu abang, dia duduk dalam kampung saya. Saya asal kampung Rawa. Tentang kampung Rawa? Tahu kan? Kampung yang paling terkenal dalam Pulau Pinang lah kan? Saya asal kampung Rawa. Dalam kampung Rawa ni ada satu budak ni, tak payah abang lah nama. Ada satu hamba Allah ni, daripada dia muda sampai lah ni dia umur 40 lebih, kat 50. Dia tu kaki gam, isak gam. Jadi saya kenal dia. Daripada saya kecil, saya kenal dia. Kadang-kadang bila dia duduk berdengung dengan gam dia tu, dia suka main kacau orang. Dan bila dia main ni, di kacau orang tu, dia main kacau ni, saya pula nanti malas nak layan dia. Saya kata, hampir pula aku tak mau tengok muka. Hampir, aku main kacau aku apa? Saya ni kata dia lagu tu. Ada hari pula dia main, dia okey sikit, dia main pau kita pula. Ada RM1, RM2 apa. Kita pun malas nak layan, ambil RM1, RM2 bagi dia, datang hampir pula orang, aku tak mau. Tapi yang pergi sagam lah. Ambil RM1, RM2, pergi makan, aku pukul yang ni. Malas nak layan. Macam itulah betul-betul. Sampailah baru ni, bila dia terserempak dengan saya, dia lari main kat saya. Dia lari kelang kabut. Saya munduk tengok belajar. Saya tapi dah, dia ni duk main dah. Kan? Taklah pasal kita tahu history dia. Jadi bila kita dalam kepala otak kita dah tahu isteri dia. Dia ni memang selalu suka kacau orang. Bila saya tengok dia, saya suka ke tak suka? Saya tak suka. Kan? Saya meluat. Saya lemah. Jadi bila saya tengok dia duk lari main saya pun cepat-cepat nak start motor, nak belah. Dia main-main dia tahan motor saya. Dia kata, Ustaz, dengar lu, dia kata. Dengar. Saya kata, dengar apa? Apa dia? Dia kata, Ustaz, saya dah tobat dah Ustaz. Semua saya stop lah. Kan? Dam lah, ganja lah, yang tu, yang ni lah, ketum lah, apalah, gam, semua saya stop lah Ustaz. Lah ni Ustaz, hari-hari saya duk dengar ceramah lah. Saya dengar ceramah Ustaz. Apa ada satu tu Ustaz apa ke tak tahu, dia panggil Ustaz sayang apa, saya dengar ceramah dia. Saya tahu Ustaz Syafi Yusof Ghani ya. Ceramah dia pun saya dengar. Lepas tu ada tu satu mamu Ustaz Yusof Yaakob, saya dengar ceramah dia Ustaz. Saya duduk dengar lah ni hari-hari saya dengar ceramah. Bila dia abang kata dia bertobat tu, saya pula rasa bersalah. Aku tadi dia ni main, aku duk tak puas hati dia, aku duk meluat, aku duk benci. Padahal dia dah dapat hidayah daripada Allah buat satu perubahan. Saya rasa macam tak agama, Allah aku salah. Saya rasa bersalah saya buat dia. Saya pun tarik RM10. Saya kata nak abang pergi makan, saya belanja abang ni. Saya bagi kat dia RM10. Dia kata tak apa Ustaz, saya tak mau Ustaz main duit. Saya mau Ustaz main doa sudah. Duit mau saya pergi cari Ustaz, saya pergi kerja basuh gelas pun saya dapat duit. Serupa macam satu batang penyapu main tang muka saya. Tuan-tuan, yang ni nak abang kat tuan-tuan, ada dia manusia yang kadang-kadang kita tengok dia ni macam tak ada harapan. Kita duk tengok dia ni, memang otak tak boleh pakai lah. Kita rasa kawan ni mungkin nanti mati dengan gam tu saja. Tapi kalaulah hidayah yang Allah Ta'ala nak bagi dekat dia, maka kita tak boleh halang. Sebab tu tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni ada manusia yang digambarkan oleh Nabi SAW. Dia hidup atas dunia, dia ni lagi sejengkai yang nak masuk neraka. Tapi atas takdir yang Allah Ta'ala tentukan, lagi sejengkai nak masuk neraka, dia pergi pelanting masuk syurga. Mungkin barangkali kawan tu lah kot, mudah-mudahan dia istiqamah, mati dalam keadaan yang baik. Dan saya dah jumpa orang macam ni ramai dah. Yang asalnya dia ni jahat, dia buruk, tapi akhirnya dia mati dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa? Yang tu yang dia cari dalam kehidupannya. Mungkin dia silap, mungkin dia buat dosa. Yang paling kita takut, kita lagi sejengkai nak masuk syurga, tengok-tengok pelanting masuk neraka. Yang tu yang takut. Daripada mudah forum sana, ceramah sini, ustaz sana, ustaz sini, ganding dengan mana, tengok mati, bonza kelab malam. Mampu aku. Contoh lah. Takut. Kalau last minute kita ubah. Sebab tu tuan-tuan, setiap hari kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Paling koman satu hari 17 kali. 2 kali subuh, 4 kali zuhur, 4 kali asar, 3 kali maghrib, 4 kali isyak.
Ya Allah, tunjuklah aku jalan yang lurus. Ya Allah, tunjuklah aku jalan yang lurus. Ya Allah, tunjuklah aku jalan yang lurus. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita nak minta Allah kekalkan hidayah tu pada kita. Malam ni tuan-tuan boleh main Masjid Ibadur Rahman bukan kerana tuan-tuan ada kereta. Tuan-tuan boleh duduk tang sini malam ni bukan kerana tuan-tuan ada kaki. Tuan-tuan boleh mai ke rumah Allah bukan kerana tuan-tuan ada kenderaan yang bawa mai tuan-tuan ke rumah Allah. Tapi tuan-tuan boleh mai ke rumah Allah kerana adanya hidayah yang terus menerus yang Allah Ta'ala bagi dekat kita untuk kita sampai ke tempat baik ni. Sebab tu kita kena minta hidayah tu pada Allah. Kita nak selamatkan diri kita daripada dosa tuan-tuan. Nabi kata apa? Orang yang beriman bila mana dia buat dosa, walaupun dosa tu kecil, dia nanti rasa seolah-olah macam ada gunung di atas kepala dia. Tu orang yang beriman. Kita tak boleh lari daripada dosa, tapi kalau kita tersilap buat dosa, kita nanti rasa takut seumpama ada gunung yang besar atas kepala kita. Sedangkan orang yang tak beriman, kalau dia buat dosa, dia hanya rasa macam nyamuk ke lalat duk lalu depan muka dia tak heran, dia halau-halau lagu tu. Dia rasa benda tu tak ada apa. Sebab tu yang paling penting kita minta supaya Allah bagi hidayah dekat kita. Kalau kita dah tersilap buat dosa tuan-tuan, cepat-cepat patah balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Islam bagi jalan keluar kat kita, adanya pintu taubat. Selagi mana nyawa tak duduk di kerengkung kita tuan-tuan, selagi itulah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri pun satu hari 70 kali istighfar minta ampun pada Allah. Kita patutnya lebih kan? Nabi Adam buat satu silap tuan-tuan, Allah murka keluar daripada syurga. Kita buat beribu-ribu silap, macam-macam dosa, tapi hari-hari minta syurga. Pelik kan? Tapi Allah ampunkan dosa Nabi Allah Adam, Allah ampunkan kesilapan Nabi Allah Adam, Allah redha dekat dia, Allah sayang kat dia. Sedangkan tadi Ustaz Syafi kata iblis laknatullah ni Allah laknat sampai akhir hayat. Apa beza dua makhluk tadi? Nabi Adam pun kena keluar daripada syurga, iblis pun kena keluar juga daripada tempat yang mulia. Iblis yang asal baik kemudian dilaknat oleh Allah sampai mati. Kenapa seorang Allah terima balik, kenapa seorang lagi Allah tak terima sampai kiamat? Pasal apa? Sebab iblis ni dia putih asa. Dia rasa aku dah buat silap, habis dah nanti sampai bila baru aku tak boleh, Allah tak ampun dah dosa aku. Jadi dia fikir apa lah ni, aku nak lawan Allah Ta'ala. Dia putih asa dengan rahmat daripada Allah. Sebab tu kita jangan putih asa dengan rahmat daripada Allah. Ada dosa kita dengan Allah, cepat-cepat minta ampun, minta maaf. Ada dosa kita dengan manusia, Allah takkan ampunkan dosa kita selagi mana kita tak selesai dengan manusia. Sebab itulah ni punya zaman jangan duk komen tak tentu ala tuan-tuan. Facebook jangan pi share, jangan komen benda yang kita tak tahu, jangan. Satu-satu maklumat mai dekat kita tuan-tuan, ada ulama dia bagi petua. Macam mana kita nak menyikapi zaman dunia moden ni. Facebook, TikTok, Instagram, media sosial ni. Ada ulama dia bagi petua. Satu benda mai dekat kita, kena tanya dua soalan. Yang pertama, benda ni sahih tak? Benda ni betul ke tak betul? Kalau soalan pertama tak lepas, tak payah tanya ada soalan kedua. Kalau tak sahih, tak betul, tolak terus benda tu. Tak payah hantar dah ke orang. Soalan yang kedua, kalau benda tu sahih, kena tanya soalan kedua. Okey, benda ni sahih, benda ni benar, ada tak manfaat kalau aku hantar kat orang? Soalan kedua. Kalau benda tu sahih, benda tu benar, tapi kalau tak ada manfaat, berhenti takat kita sudah. Tak payah hantar dah ke orang. Tapi kalau satu benda yang mai kat kita tu sahih dan benda tu boleh bagi manfaat pada orang, baru kita hantar dekat orang lain. Sebab apa? Silap hantar, silap komen, silap like, ada dosa dan pahala tang situ. Kadang-kadang takut kata ke orang lebih-lebih ke orang dalam Facebook. Tengok-tengok nak kena pergi cari dia merangkak di negeri akhirat. Pasal apa? Sebab kita pernah menyakitkan hati dia di atas dunia. Tuan-tuan, sebab tu kata dengan Imam Hasan Al-Basri, kalau kita buat 70 dosa di antara kita dengan Allah, yang tu lebih senang nak minta ampun dekat Allah berbanding hanya satu dosa yang kita buat antara sesama manusia.
Sebab tu dengan manusia ni kalau boleh selesai tuan-tuan. Ada hutang selesai, tersilap cakap, minta ampun, minta maaf selesai. Biar selesai. Pasal apa? Sebab kita nak bila kita balik bertemu dengan Allah, kita balik dalam keadaan yang selamat. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita perlu sentiasa minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hari-hari bertaubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tuan-tuan, andai kata ada kesilapan kita dengan manusia, minta ampun dan minta maaflah kepada sesama manusia. Terambil harta benda orang, pi bagi balik dekat dia tuan-tuan. Kita selesaikan masalah kehidupan di atas dunia supaya kita menjadi manusia yang terselamat dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam satu hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan kamu akan dihitung pada pengakhiran hidupnya. Dulu kita biasa jahat, dulu kita bisa tak sembahyang, dulu kita bisa minum arak, dulu kita bisa main judi, dulu kita bisa tikam mekok. Kalau semua kejahatan yang ada atas dunia dulu yang pernah kita buat, masih lagi ada ruang untuk kita mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang kaki judi tiba-tiba mati sebagai tok imam. Satu orang yang kaki arak tiba-tiba mati sebagai tok bilal. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tanda satu orang tu diterima taubat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah apabila dia teringat dosa lama yang dia buat, dia nanti sedih. Kadang-kadang ada orang dah bertobat dah, jadi bagus dah. Dulu kaki mabuk, lepas tu berubah dah jadi tok imam. Daripada tok imam part time sampai jadi tok imam full time, sampai jadi ketua tok imam. Kemas dah. Pakai jubah, pakai serban, bos selendang atas kepala tu hari, keluar sembahyang isyak. Habis sembahyang isyak mah keluar depan masjid, dia sudah nampak satu pemuda lalu. Kebetulan pemuda tu tengah mabuk. Dia tengok pemuda tu, dia tanya, ni awak yang hang duk melelong lagu ni teruk siapa? Pemuda tu jawab, tadi kena satu tin Carlsberg. Tok imam tu kata apa? Ang baru satu tin melelong, aku dulu 8 botol pun steady ya. Kalau dia boleh jawab lagu tu, makna kata tu tanda taubat dia masih tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Sebab dia bangga dengan kejahatan yang dulu dia buat. Dia masih bangga. Takut Allah tak terima taubat dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak tengok tanda taubat kita diterima oleh Allah taala, maka bila mana kita teringat akan dosa yang kita buat, kita akan menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat yang baik daripada Allah. Kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri mohon ampun dan maaf. Wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Firdaus Syahul Hamid. Maka tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya muliakan oleh Allah SWT, untuk pusingan yang terakhir kepada Al-Fadhil Ustaz Syafiq Yusof Ghani, saya pun tak menghurai yang panjang bagaimana cara untuk kita memerdekakan kita daripada dosa. Fadhal mashkura. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah. Memandangkan masa pun nampak macam dah sayuk dah. Saya tengok tuan-tuan pun dah jadi macam sayuk dah. Walaupun sejuk, pakat-pakat duk rasa sejuk sangat dah. Jadi saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat, rakyat pun tak apa nak larat dah. Saya keringkas, saya bawa dengan tuan-tuan satu hadis pada malam ni untuk round kedua ni. Dalam sebuah hadis kursi kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadaika syughlan wa lam asudda faqrak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-Ku, tolong lapang masa untuk ibadat pada aku. Cari masa. Sebab apa Allah sebut? Sebab semua orang sekarang ni dalam waktu yang sibuk. Tuan-tuan tanya CEO pun sibuk, tuan-tuan tanya menteri pun sibuk, tuan-tuan tanya wakil rakyat pun sibuk, tuan-tuan tanya suami kita pun sibuk, kita pun sibuk, semua manjang sibuk, semua manusia. Tapi Allah kata, tafarragh li ibadati. Cari masa, luang masa untuk ibadat pada aku. Dua benda besar Allah akan bagi. Mala'tu yadaika, kata Allah Ta'ala, amla' sadraka ghinan. Aku akan penuhkan dada kamu dengan kekayaan.
Kekayaan yang kalau kita lapang masa untuk ibadat pada Allah, maka Allah akan bagi kekayaan yang memenuhkan hati kita. Maknanya apa? Kekayaan yang tidak berhajat pada benda lain. Ramai orang yang kaya, ada duit yang banyak, tapi dia masih berhajat pada orang lain. Dia curi duit syarikat, dia tipu sini, dia tipu sana, sebab dia tak puas dengan kekayaan yang dia ada. Allah kata, hampa ibadat dengan aku akan pastikan hampa kaya. Dan kaya tu adalah kaya yang penuhkan di dada. Maknanya kaya tu adalah kaya yang mencukupi. Wa asudda faqrak, aku akan tahan dan sekat dan halang semua lorong kemiskinan yang dijangka akan hadir pada kamu. Siapa yang dia rasa dia susah di dunia, siapa yang dia rasa dia macam payah hidup dia, sempit hidup dia, maka luangkan masa untuk ibadat dengan Allah. Level tuan-tuan, saya tak abang sembahyang fardu. Level tuan-tuan, saya abang memperbanyakkan benda-benda sunat. Kita merdeka, kita pastikan kita merdeka dalam diri kita, ada benda sunat yang kita selalu pegang. Kita balik rumah, duduk di cushion, kita fikir, apa benda sunat yang aku jaga? Ada tak aku pegang Quran? Maknanya tiap-tiap hari hidup mati ke aku Quran tak tinggal. Atau tasbih, atau selawat, atau duha, atau apa saja benda sunat, tuan-tuan tolong pegang. Satu tu bagi pegang, bagi kejap. Maknanya, saya ustaz, macam mana letih, saya tak pernah tinggal Al-Mulk. Bagus. Tuan-tuan tolong pegang. Saya ustaz, duha saya tak pernah tinggal. Saya ustaz, saya witir saya tak pernah tinggal. Habis tak larat kenduri anak saya pun saya semayang. Pegang satu benda sunat, kerana Allah akan mudah dan lapangkan hidup kita. Wa illa, kata Allah Ta'ala, kalau kamu ni tak mau ibadat dengan aku, tak mau spend masa untuk aku, manjang sibuk dengan hidup dunia, dua, Allah balakan dia. Apa dia? Yang pertama, malaktu yadaika syughlan, aku akan penuhkan dua tanganmu dengan kesibukan. Sibuk manjang, ceramah tak dan mai, kuliah tak dan mai, semayang pun tak dan, apa hidup pun tak ketahuan, adik-beradik pun tak pernah pergi kenduri, adik-beradik pun tak mai, gotong royong taman pun tak nampak muka, manjang sibuk. Dan manjang itulah tak cukup untuk hidup dia. Tak cukup, dah pergi kat rumah mak, pergi pinjam kat mak. Padahal dia kena bagi kat mak dia. Dia pau mak dia. Walam asudda faqra, dan sesekali aku takkan berhentikan kemiskinan kamu. Rasa diri tak cukup, rasa diri kurang, rasa diri macam tak ada duit, selalu macam tu je. Sebab kita tak ibadat pada Allah. Maka merdeka ni, saya buat kesimpulan, kita lapang masa ibadat dengan Allah Ta'ala, dan kita akan lihat bagaimana keajaiban Allah murahkan rezeki kita, sedikit demi sedikit Allah beri kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Jadi saya pun tak mau panjangkan masa pada malam ni. Saya serahkan balik sebagai peringatan yang last tadi tu untuk pegangan kita, insya-Allah. Saya serahkan balik kepada Al-Fadhil Tuan Moderator kita, insya-Allah. Baik, jazakumullahu khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Syafiee Yusof Ghani di atas huraian dan juga hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tuan-tuan, ibu ayah yang saya muliakan oleh Allah SWT, jam telah menunjukkan 9.33. Maka pertama sekali jazakumullahu khairan jazak kepada ibu ayah yang masih lagi berada dalam masjid yang tidak berganja. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan jazak. Yang kedua, jazakumullahu khairan jazak juga kepada, terima kasih banyak kepada Masjid Ibadur Rahman kerana menganjurkan forum untuk Malang Kemerdekaan. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkatan dan juga mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah tuan-tuan, ibu ayah yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tangguh forum kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.